ingatkan Sarah Putri. Terima kasih banyak Sarah Putri. Okey. Baik. Kita kena kenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh ataupun institusi. Kemudian kalau kita dah tahu cerita tentang sesuatu perkara itu, kaedah bertulis ini, kita perlu mendapat dan juga mengesahkan sumber bertulis itu. Kemudian kita kumpul dan kita simpan sumber yang diperoleh itu dan kita akan gunakan peralatan-peralatan yang sesuai. Seperti penggunaan IT lah, gunakan teknologi komputer yang kita ada tu, okey, serta peralatan arkeologi. Dan kemudian baru kita menganalisis. Menganalisis ya. Contohnya macam apa tahu? Okey, macam cikgu ada satu buku, okey, berkaitan dengan ini. Contohnya inilah dia. Okey, iaitu Fantastic History Facts. Cikgu ada beli buku ini, Fantastic History Facts. So ini adalah daripada kaedah bertulis. Di mana cikgu dapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. Memang menarik sebenarnya buku ni, penuh dengan gambar berkaitan dengan tamadun Rom dan pelbagai lagi. So yang ini cikgu ambil dan cikgu buat kajian. Jadi ini adalah kaedah bertulis. Jadi cikgu dah baca, cikgu tengok, oh kita kena kenal pasti betul ke tak betul ni. Cikgu buat kajian lagi. Kemudian sahkan sumber bertulis ini, kemudian kumpul, simpan. Oh ya, betul lah. Macam tu. Yes, ini adalah dalam bahasa Inggeris. Yes, betul. Okey, buku-buku yang ini adalah dalam bahasa Inggeris. Cikgu sebenarnya kalau ada masa, kebiasaannya cikgu akan membaca buku-buku sejarah. Buku sejarah. Malangnya sekali ya, buku-buku sejarah macam ni ya, Fantastic History Facts, sebenarnya buku-buku ini kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Tetapi jangan risau, sebenarnya kan, kalau kamu menguasai bahasa Inggeris, don't worry. Kalau tak kuasai bahasa Inggeris pun tak apa. Sebab bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah. Dan juga dia macam bercerita dan penuh dengan gambar. Yes, betul. Sebab, okay, cikgu buat kajian ni bukan kerana nak mengajar, tetapi kerana untuk apa? Kerana kepuasan, keseronokan. Jadi Cik, profesor je lah terus cikgu. jadi profesor Mengkaji semua. Ya, seronok. Hidup kita ni, kalau kita tak berfikir, kita tak gunakan otak, kita jadi lemah. So lebih baik kita banyak gunakan otak untuk berfikir, kemudian mengkaji. Itu kegunaan yang ada ni. Cikgu, Ya. buku apa tu cikgu? Buku apa Buku ini adalah berkaitan dengan Fantastic History Fact. Maknanya fakta-fakta sejarah yang fantastik, yang menarik. Iaitu cikgu telah baca di sini sebahagian dia dan ianya memang menarik berkaitan dengan berkaitan dengan Mesir Purba, berkaitan dengan piramid, mummies dan pelbagai lagi. Vikings pun ada, gladiators pun ada, kemudian knights and castles pun ada, so macam-macam. So ini memang okey, ini memang menarik lah. Okey, ini untuk bahan bacaan tambahan je. Okey, saja seronok-seronok baca. Kan. Jadi itu yang berlaku. Sebab apa tahu? Kita kalau nak belajar mesti seronok nak tahu maklumat. Kalau kita tak seronok, macam tak best. Macam kena paksa. Ada yang tak pernah dengar. Ya, betul. Jadi bila kita baca kita nak seronok. Uish, seronoklah baca pasal sejarah ni. Barulah kita rasa macam best nak belajar sejarah. Jadi itu sebenarnya keseronokan. Keseronokan dapat ilmu. Right. Baik. Itu pertama, iaitu kaedah bertulis. Okey. Kemudian yang kedua kita nak lihat kaedah apa? Iaitu kaedah lisan. Okey, lisan ni apa? Kaedah lisan ni ialah kaedah oral, iaitu kaedah temu bual. Proses kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih tu untuk ditemuan dikenali sebagai orang sumber. Kena ingat ni. Tokoh-tokoh yang kalau kita nak temu bual tu dikenali sebagai orang sumber. Contohnya macam kamu nak interview atau temu bual datuk kamu. Balik kampung tanya datuk, "Tok, nak tahulah tok pasal apa peperangan Jepun dulu. Jepun memerintah negara kita tok." Jadi atuk kamu jadi orang sumber. Nanti dia akan kata, "Ya, nak tahu pasal apa?"
Atuk, betul ke orang-orang Jepun ni sebenarnya yang mencipta selipar Jepun? Kan. Jadi sebenarnya tidak. Sebenarnya selipar Jepun tu bukan Jepun yang buat, tapi orang Malaysia sendiri yang buat. Tapi ada cerita dia, ada cerita di sebalik selipar Jepun tu. So, kalau kamu nak interview datuk kamu ataupun nenek kamu kena bersedia juga. Contohnya, kamu kena tentukan tokoh yang kamu nak interview tu. Kemudian menentukan skop ataupun cerita ataupun perkara yang kamu nak temu bual tu, perkara yang akan ditemu bual. Kemudian kamu memilih soalan-soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Maknanya kamu kena tanya berkaitan dengan sejarah. Jangan tanya atuk kamu pasal PUBG. Jangan tanya atuk kamu pasal Among Us. Jangan. Nganga atuk kamu nanti. Ha? Apa tu? Jangan. Jangan tanya. Okey. Itu kamu kena tahu. Okey. Kemudian tahap kedua, barulah kamu berbual rakaman temu bual. Membuat persediaan lengkap. Okey, dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang nak dikaji, terutama dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Okey, dapatkan maklumat dulu, kemudian baru bertanya kepada orang sumber. Kemudian yakinkan tokoh untuk memberi kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian itu. Hargailah. Dan tahap ketiga, kamu akan memproses rakaman ini, iaitu dengan cara apa? Buat senarai dan menyalin serta sunting, editing lah kan, kerja-kerja edit rakaman tu. Kemudian menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis, kemudian simpanlah rakaman itu dengan baik. Jadi itu sebenarnya berkaitan dengan kaedah lisan. Sebagai contoh, mungkin cikgu boleh sharekan dengan kamu tak? Kamu nak tak tengok ada pelajar dulu, dia buat kaedah lisan dalam kelas cikgu. Dia buat kaedah lisan. Cikgu nak tunjukkan ada satu, dia buat dalam bentuk video. Dan inilah sebenarnya yang cikgu nak tunjukkan. Sekejap mana dia punya ni? Okey. Video assignment. Okey. Jom kita lihat. Okey, so kita akan lihat video assignment. Okey, so di sini ya. Okey. Baik, ini dia. Assalamualaikum semua. Saya akan menemu ramah mama saya tentang peribadi beliau. Nama penuh mama apa? Waalaikumsalam. Nama penuh mama Rafidah binti Abdullah. Kawan-kawan panggil Fida je. Mama asal dari mana? Okey, mama berasal dari Kampung Dusun, Kuala Berang, Terengganu. Mama ada berapa adik-beradik? Kan masalahnya adalah dia temu bual tu kan, macam temu bual tu macam temu bual guru besar kan. Macam berita cikgu, macam berita terus. Macam berita pun ada Tapi juga kameraman kan. dia perlu ada teknik sikit. Ya, betul. Jadi itulah sebenarnya berkaitan dengan temu bual tu, dan juga kelakar jadinya. Sebab apa? Sebab ada macam-macam perangai ada. Contohnya satu lagi, cikgu boleh sharekan satu lagi, iaitu ada satu video ya. Yang ini cikgu rasa macam kelakar juga, iaitu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menemu ramah atuk dan nenek saya. Atuk saya berumur 74 tahun dan nama beliau ialah betul. Datuk Haji Ibrahim bin Narif. Manakala nenek saya pula berumur 73 tahun dan nama beliau ialah Tadi fokus kat Jintel tu. Syah Zainah binti Sehan. Tiba-tiba krik. Krik. Okey. Sedih hidup. Temu ramah atuk dengan nenek. Atuk dia macam marah, atuk dia tak marah pun. Tuk je slap. Aku cakap. Baik. So itu Nak tertidur lah tu. itu sebenarnya contoh bagaimana diorang buat temu bual. Tapi ada juga temu bual yang lari topik. Ada, ya Allah, pening kepala cikgu nak tengok. Contohnya kan ada satu video ni ya, dia tanya tentang berkaitan dengan mana video dia. Okey, video yang ini. Orang suruh tanya lain, dia cakap lain. Iaitu iaitu yang ini.
Ah, Start action. Apa nama nenek? Apa nama nenek? Norma binti. Ya. Nenek keturunan Kemudian mana? okey, kita tengok. Sebelum nenek jumpa dengan atuk tu, nenek ada tak? Boleh tanya benda ni sebab ada X. Sangat X. La ilaha illallah. Itu dah. Jangan ni hati tingkat. Dia kahwin dengan atuk. Dia macam ni. Itu pergilah menanya dah nenek kepada apa ini. Jadi nampak Supporting tak? neneknya tu. Neneknya supporting. Ya. Nenek dia sporting. Sampai tanya X. X pun dia bagi tahu. Ya, betul. Supporting betul, cikgu. Jadi sebenarnya okey, untuk pelajar tingkatan 1 itulah assignment kamu pada minggu depan. Assignment kamu semua adalah mesti buat video begitu juga. Tak ada astaga lah. Hilang terus. Cikgu gimana cikgu? Nak temu ramah siapa tu? Ui, temu ramah siapa kan baik? Temu ramah kawan aku. Jap lah. Aduh, hai. Itu unta yang kat luar ni nak kena usik sikit. Okey, cikgu kalau sebalik mata. Saya Aduh, temu ramah unta. kucing. Itu untanya. Untanya aduh. Say hi. Hai. Wife cikgu lah. Oh. Okey. Cikgu panggil wife cikgu unta. Ya ke? Apa pula kan? Nah. Terus tukar. Apa dia? Itulah. Temu ramah Dia kawan ambil. saya je lah cikgu. Okey, tak ada. Wife cikgu pakai mask, dia nak keluar. Dia nak keluar. Ya, cikgu bukan raja Mesir dulu. Ada lebih wife, satu wife ke? Kau gila kau? Okey, baik. Okey, baik. Okey. Alright. Cikgu, temu ramah kawan saya je lah cikgu. Tak ada. Okey, assignment kamu semua adalah kamu kena buat temu bual dengan ibu atau bapa kamu. Berkaitan dengan asal-usul keturunan. Asal-usul keturunan. Dan okey, assignment kamu ini mana yang terbaik dia akan menerima satu set hidangan daripada Food Panda. Hadiah dia Food Panda ataupun GrabFood yang mana hidangan itu bukan datang daripada McD ke KFC, bukan. Ini diambil daripada Kenny Rogers ke ataupun daripada Nandos ke. Tak minat cikgu. Yes. Ya. So siapa yang hantar video itu nanti, okey, cikgu akan berikan hadiah dan kemenangan itu akan dipilih daripada 3 orang. Kita ambil 5 orang. Okey, 5 meremang orang. Cikgu, bahasa saya meremang cikgu. Ya, serius ni. Meremang 5 cikgu orang betul. pemenang yang terbaik akan mendapat hidangan itu. 5 PS5 lah cikgu, susah tu. Ya. No, kita akan buat banyak kita akan buat banyak game-game dan juga pertandingan-pertandingan dalam kelas sejarah ini selepas ini. Lagi banyak lagi tau. Jadi cikgu akan berikan lagi hadiah-hadiah yang lain kemudian. Jadi cikgu harap kamu semua boleh join. Nanti cikgu akan berikan maklumat tambahan berkaitan dengan temu bual itu. So, agak-agaknya siapa yang nak join kontes itu nanti? Angkat tangan. Saya ke ataupun raise hand? Nak tengok siapa yang nak join? Saya. Okey, baik. Terbaik. Jangan risau. Cara-caranya nanti cikgu akan bagi tahu. Cikgu akan bagi tahu. Hadiahnya memang Food Panda. Pertandingan Milo ke? Pertandingan Milo apa? Pertandingan betul lah ni, iaitu pertandingan temu bual bersama orang sumber. Pertandingan temu bual bersama orang sumber. Kamu boleh pilih ayah ke, mak ke, ataupun datuk ke, nenek ke, boleh, tak ada masalah. Jadi ada orang bila start. Okey, kita bagi masa dalam tempoh 1 minggu. Sempat tak? 1 minggu. Cikgu, mulai hari ni ke cikgu? Ya, mulai hari ini dan
kita akan maklumkan pemenangnya pada minggu hadapan hari Ahad juga. Hari Ahad juga. Sempat tak agaknya? Ya, boleh. InsyaAllah sempat cikgu. Sempat. Jadi tarikh tutupnya adalah sebelum kelas hari Ahad minggu depan. Jadi Dapat apa cikgu? ya, dapat apa? Okey, cikgu akan berikan hadiah kemenangan tu. Okey, 5 akan cikgu hantar set makanan. Okey, daripada Foodpanda Apa, cikgu? ataupun GrabFood. Cikgu Okey, yang iaitu order cikgu belanja? ya, cikgu belanjalah. Macam tu baik saya minta Itu PS5 ke PS4. PS5, PS4 memang kita tak, sebab kita tak menggalakkan untuk apa? Tidak menggalakkan untuk apa, pelajar-pelajar banyakkan main sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya. Jadi kita nak galakkan untuk para pelajar, okey, buat something yang sebenarnya apa tak Terus kita nak seronok buat lah cikgu. Bagi saya seronok. yes, betul. Okey. Oh, tak apa, kalau tak ada mak ayah mungkin juga datuk atau makcik pun boleh Kena juga. video call lah cikgu kalau macam tu. Boleh, tak ada masalah. Oh boleh alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting rekodkan dan hantar rekod itu kepada cikgu. Itu paling penting. Supaya apa? Supaya kamu boleh dinilai video-video itu dan kamu akan menerima hadiah kemenangannya nanti. So itu. Dan kamu boleh buat cara macam-macam sebab ada seorang tu lagilah dia buat cara yang pelik sikit sebab ayah dia sporting gila. Jadi dia buat cara macam mana tahu? Dia buat cara macam ni. Iaitu ni dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya bersama dengan seorang yang istimewa. Nampak pun. Boleh Ada tak? Nampak tak? Dah. kenalkan diri Encik sedikit, nama, ketua. Oh macam cikgu lah cikgu. Pakai tengkolok semua ada. Ya. Bapak dia sendiri nak tiru macam cikgu pakai tengkolok semua. Saya orang Melayu. So saya Macam suami isteri je. dari Selangor dan saya seorang jurutera. Terima kasih Encik. Boleh saya tanya? Terima kasih Encik. Pada ayah dia, Encik pula. Mengapa Encik berbangga menjadi rakyat Malaysia? Bagus soalan ni. Saya berbangga Cikgu ni ayah dia pun terbaik cikgu. di negara kita dapat berbilang bangsa, kaum, agama dan budaya. Jadi itu antara contoh video temu bual pada PKP yang tahun lepas. Ini semua memang pelajar-pelajar cikgu pada tahun lepas. Sekarang ni semua pelajar cikgu tu dah naik jadi form 2 dah sekarang. Sekarang turn kamu pula untuk buat video-video macam tu. Mungkin kamu boleh buat lagi cantik, lagi terbaik kan. Jadi hadiah kemenangan akan diberikan kepada para pemenang yang memang buat video terbaik. Cikgu rasa Mariam mungkin ada idea kot untuk buat. Begitu juga Nur Insyirah mungkin ada idea juga untuk buat. Okay. Jadi don't worry. Okay. Nanti buat dan hantar. Cikgu akan pilih pemenang-pemenang. Pemenang bukan seorang Cikgu akan pilih 5 orang pemenang. Ya, 5 orang pemenang. Okay. Baik. Cikgu nak tanya pasal apa? Don't worry. Cikgu akan berikan dia punya maklumat dalam grup. Okey, dalam Maksudnya grup macam WhatsApp. soalan-soalan dia lah. Ya, itu apa yang nak ditanyakan kepada orang sumber tu. Cikgu Kalau akan tak lain bagi. topik jadinya cikgu macam tadi. Ya, betul. Tiba-tiba tanya pasal X sekarang. Lagi susah. Kan? Tak pasal-pasal tanya X ayah. Ayah dulu ada X tak? Sudah. Mak kamu dah pening dah. Mak kamu begini dah. Siap kau ayah. Kan? Jangan buat pasal. Ya. Kalau hantar personal kepada cikgu. Hantar personal pada cikgu. Tapi hantar rasanya tak boleh guna WhatsApp, kena guna Telegram. Sebab Telegram video boleh hantar besar. Kalau WhatsApp tak boleh. So hantar video itu melalui Telegram. Cikgu akan maklumkan dalam grup nanti. Pakai email pun tak besar. Okey, email pun tak besar. Telegram boleh. Jadi okey. So cikgu just nak tahu je, adakah anda semua setuju untuk buat pertandingan ini atau join pertandingan ini? Setuju. InsyaAllah. Okey, terbaik. Macam tak setuju. Yes, tak setuju Sasi kata tak setuju. Come on. Okey, bagi cikgu tak ada masalah. Nak join boleh, tak nak join pun boleh. Tapi siapa yang join, dia akan mendapat hadiah kemenangan. Yes. Okey. So bila lagi kita nak buat kan? Kamu kan dah pandai edit video lah, gunakan iPhone lah, apa semua kan, gambar cantik-cantik.
Saya So, pakai monitor lagi. cikgu. Yes. Kalau buat dengan kakak saya atau abang boleh? Boleh, tak ada masalah. Kasih Aisyah, kamu kena buat dengan kakak kamu. Kena buat dengan kakak kamu si Yasmin tu. Okey. Okey. TikTok korang pandai, betul. TikTok korang pandai tapi buat video macam ni tak Cikgu, saya pandai. tak pandai cikgu, betul. Kan. Yelah tu kan. Saya tak main Ah. TikTok tengok-tengok je. Okey. Jadi interview ni simple aja, tanya je kan. Jadi boleh cikgu rasa pelajar form 1 lagi hebat. Buktikan pelajar form 1 tahun ni lagi hebat daripada pelajar form 1 tahun lepas. Buktikan yang itu. Kamu boleh buat lagi baik daripada pelajar tahun Tapi lepas. cikgu. Ya. Tapi kalau 5 orang je yang hantar, 5-5 tu Okey. je lah yang menang. Ya, betul. Betul. Nak buat macam mana? Itu je lah yang hantar. Lepas tu kalau 6 orang? 6 orang, ya kita akan pilih 5 yang terbaik. Kita akan pilih 5 yang terbaik. So buat cun-cun. Sebab tahun lepas, memang betul. Tahun lepas kalau kamu boleh tanya, ada seorang pelajar nama dia Nadine. Okey, Nadine Jane daripada Kajang. Dia buat video tu dan dia telah memenangi hadiah itu. Dan dia saya tunjuk lagi, cikgu terima kasih saya dah dapat hadiah saya pada tahun lepas. Memang cikgu buat. Memang cikgu hantar. Jadi sebab itu sebenarnya bukti. Boleh tanya kepada pelajar-pelajar tingkatan 2 tahun ini. Diorang memang ada join dan hantar semua video-video tu. Cikgu rasa cikgu terima video tu dekat-dekat 20 ke 30 lah. Siap ada bunyi background lah apa semua. Sekolah mana? Merata-rata. Kebanyakannya di kawasan Selangor ada, Negeri Sembilan ada. So please boleh send kepada cikgu. Itu assignment kamu semua Cikgu yang akan pilih makanan itu. Sebab apa? Cikgu akan bagi makanan yang bukan KFC, bukan McDonald, bukan. Kita bagi yang lagi tinggi, yang lagi hebat. InsyaAllah Cikgu kita akan tahu bagi ke yang hebat. orang tu ada gastrik ke? ada ni ke? Apa tu namanya? Itu terpulang. Yang penting cikgu berikan hadiah. So kalau kamu nak share dengan adik-beradik kamu, terpulang. Okay. Tak adalah, takkanlah nak bagi salad aja kan. Mestilah bagi yang terbaik. Okay. So, maksimum berapa minit? Okay. Tak perlu lama-lama. Kadang-kadang 3 minit cukup. 3 minit, 5 minit cukup lah. Habis temu bual, habis Saya lah. suruh ayah saya cakap sekejap je lah. Boleh, tak ada masalah. Jangan bagi ayat karangan terus sudah. Terpulang. Okay. Gula-gula tidak? Cikgu takkanlah cikgu nak bagi gula-gula. Cikgu kena buat apa sekarang? Apa dia? Cikgu kena buat apa? Kena buat video untuk sejarah. Tak apa. Maklumat itu nanti cikgu akan sharekan dalam grup WhatsApp, okey? Dalam grup WhatsApp. Don't worry. So kita akan sambung belajar kita pada hari ini. Okey? Kita akan sambung iaitu berkaitan dengan kaedah lisan tadi. So cikgu nak kamu buat assignment iaitu buat video, okey, temu bual dengan orang sumber. Buat video temu bual dengan orang sumber di mana hadiah akan diberikan kepada 5 orang pemenang. Mana tahu dia Widian akan berjaya? Okey. Datang saya punya adik-adik mesti bergaduh sebab berebut. Itu terpulang. Okey, jangan risau pasal itu. Yang penting berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Nampak tak? Berikan yang terbaik. Okey. Baik. Kemudian kita dah belajar tentang kaedah bertulis, kita belajar tentang kaedah lisan dan yang ketiga iaitu kaedah arkeologi. Ya betul. Kita buat kita yang dapat. Itu betul Mariam. Okey. Baik. So kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik. Kata kunci dia saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okey. Ada lagi tanya Dia Widian. Kena tanya apa yang cikgu? Jangan risau. Okey, segala maklumat tentang soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada orang sumber itu, cikgu akan letakkan dalam grup WhatsApp. Okey, apa cara-caranya, apa soalan-soalannya, semua detail cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp. So don't worry don't worry. Right. Baik. Kaedah arkeologi ada 2, iaitu kaedah arkeologi yang biasa dan satu lagi arkeologi bawah air. Kalau dalam buku teks ada gambar tentang arkeologi para penyelam tu kan. Okey. Kemudian kajian saintifik. Arkeologi bawah air ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang ada di dasar laut
atau di sungai ataupun juga di tasik. Itu yang berlaku. Dan kalau kaedah arkeologi di kawasan tapak gali cari itu, okey, macam-macam dia orang kena buat, iaitu mula-mula perancangan grade sebelum kerja ekskavasi, maknanya sebelum kerja cari gali tu. Setiap petak itu akan diberikan nombor rujukan. Kemudian lepas tu kawasan-kawasan itu ditandakan, okey, berdasarkan pelan. Kemudian kerja-kerja ekskavasi ataupun ekskavasi ni bermaksud cari gali. Setiap kali dapat jumpa apa-apa penemuan kena catatkan. Sebab tu ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan-penemuan yang ada. Itu aktiviti gali cari di tapak penemuan. Kemudian dah jumpa barang-barang tu. Contohnya, diorang gali cari kan, dapatlah jumpa tembikar. Tembikar tu nak buat apa? Diorang kena bawa balik ke makmal, iaitu makmal arkeologi. Di makmal diorang buat apa? Diorang buat pemunggahan dan pengisihan. Maknanya diorang asing-asingkan. Kemudian bila dah asing-asingkan, diorang buat pembersihan. Okey, pembersihan. Kemudian baru mereka katalogkan, pengkatalogan. Maknanya katalogkan, label-labelkan setiap artifak itu dengan nombor-nombor pengenalan. Kemudian baru mereka buat analisa, iaitu penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak itu. Itu berkaitan dengan kaedah arkeologi. Baik. Itu kaedah arkeologi. Kalau kita lihat seterusnya. Okey, tafsiran dalam sejarah. Maknanya tafsiran ni memberi maksud dalam sejarah. Okey, tafsiran dalam sejarah ialah tentang menerangkan, mengulas. Ya, okey, Firdaus tanya, cikgu, nak cari satu artifak tu susah ke? Ya, sebab dia tak boleh, contohnya kalau kamu lihat satu kawasan tanah tu, contohnya tapak petak macam tu ya. Macam cikgu cakap macam ni lah. Okey, petak ni kan. Okey, petak ini dia tandakan, kemudian dia akan bersihkan. Dia bersihkan tu bukan boleh guna cangkul ke apa semua, tak. Dia orang guna brush. Okey, brush untuk bersih. Supaya apa tahu? Supaya bahan yang ditemui itu tidak rosak. Kalau guna cangkul memang cepat. Tapi kalau kena tembikar tu pecah. Kena jumpa tulang-tulang tu pun mungkin pecah. Jadi diorang kena guna brush. Sikit sampai kat dalam. Untuk korek pelan-pelan. Untuk mencari artifak yang ada. So dia ambil masa yang lama sebenarnya. Jadi itu. Lama. Bukan berapa jam. Kadang-kadang berhari-hari. Kadang-kadang berbulan-bulan. Kadang-kadang bertahun-tahun. Betul. Bertahun-tahun. Jadi memang prosesnya memang lama. Berhari-hari, berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Tak penat ke cikgu? Mana ada kerja yang tak penat? Kan? Mana ada kerja yang tak penat? Kalau tidur lama-lama pun penat juga, betul? Sesuatu benda yang kita buat lama-lama memang penat. Kan? Tidur lama-lama pun penat. Makan banyak-banyak pun penat. Kan? Kan? Main lama-lama pun penat. Kan? Belajar lama-lama pun penat. Semua benda lah kalau lama-lama memang penat. Kalau mati lama-lama je yang tak penat. Kalau dah mati macam mana kau naik balik pandai? Dah tak boleh keluar balik. Apalah. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Okey. Definisi tafsiran dalam sejarah ialah tafsiran tu bermaksud menerangkan ataupun juga mengulas fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan. Iaitu menerangkan, mengulas fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang ada. Jadi, kepentingan dia kalau kita lihat penat kena saya. Okey, kita lihat kepentingan. Okey, kepentingan untuk memberi tafsiran tu iaitu untuk menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber. Kemudian dapat menilai peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. Dan kita akan memiliki fikiran yang terbuka. Contohnya, okey, ramai yang kata bahawa, cikgu, COVID-19 ini menyebabkan kita semua mengalami kesusahan. Sebab kita kena belajar secara online, PDPR lah, kemudian kita kena sediakan komputer lah, tab lah,
kemudian kena print out lah cikgu. Ya Allah, menyusahkanlah COVID-19 ni. Itu daripada satu sudut pandangan. Tapi sudut pandangan lain pun ada tau. Iaitu sudut pandangan yang baik. Dia kata apa? Sebenarnya COVID-19 ni menyebabkan ada hikmah dia. Iaitu di sinilah kita mula banyak menggunakan teknologi seperti banyak menggunakan laptop, banyak menggunakan tab. Kemudian kita banyak menggunakan apps. Kemudian kita banyak Daripada belajar benda tak guna jadi berguna. Nampak tak? So, banyak benda yang positif juga yang kita dapat. Jadi bila kita lihat macam tu, kita akan tertanya apa tahu? Okey, kita akan tertanya-tanya. Jadi yang mana satu yang betul cikgu? Yang kebaikan dia ke ataupun keburukannya? Sebenarnya kita nak lihat daripada mana? Nak lihat yang buruk ke nak lihat yang baik? Kita pilih. Jadi kalau kita nak pilih yang nak tengok buruk, kita akan nampak buruk je lah. Cuba kita jadi mata lebah. Iaitu kita cuba untuk melihat sesuatu tu dengan perkara yang baik-baik. Perkara yang baik-baik. Okey, itu paling penting. Ada ke dia orang kata Mariam tidur? Mariam mana ada tidur, dia letak bantal aja. Korang ni kan tak aci tau. Kan? Nampak menghayati tu. Korang yang dengki. Kan? Korang tak boleh buat macam tu, korang pula yang dengki. Korang nak buat macam Mariam, buatlah. Ambil bantal letak kat situ. Hayati sangat. Hayatilah tu. Think positive. Always think positive. Betul. Ammar ni apalah kan. Okey, baik. Jom kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya iaitu husnuzon. Bagus dia. Okey. Kenapa wujud perbezaan tafsiran ni ya? Sebab dapat daripada pelbagai sumber. Kemudian perbezaan pandangan. Kemudian perbezaan ideologi. Dan juga mungkin perbezaan tujuan penulisan. Contohnya, kamu tak payah pergi tanya ramai-ramai. Kamu tanya mak kamu, kamu tanya ayah kamu. Mungkin ada perbezaan jawapan apabila kamu tanya, mak, ayah, COVID-19 ni bagus ke tak bagus ya? Mungkin mak kamu kata, tak bagus. Kan? Susah mak. Nak kerja susah. Kemudian itu susah, ini susah, nak keluar susah. Tapi mungkin ayah kamu kata apa? Tak, COVID-19 bagus juga. Boleh juga kita belajar tentang teknologi terkini. Kita boleh juga mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti Foodpanda, GrabFood. Nampak tak? So, dua pandangan yang berbeza. Itu mak ayah kita pun dua pandangan berbeza. Nampak tak? Tafsiran yang berbeza. Betul? Untuk orang yang tak dengar cakap. Okey. Itu sebenarnya. Baik. So, yang terakhir kita nak lihat apa tahu? Tak boleh cikgu, mak selalu betul. Okey. Itu memang fakta lah. Kan? Selalunya mak kata apa? Mak kata mak selalu betul. Kan? Janganlah orang cakap mak. Mak memang betul. Kan? Mak memang betul. Kadang-kadang kan, mak sekarang ni dah nak dekat pukul 5 mak. Kan? Mak kamu kata apa? Tak. Masih lagi pukul 4. Mak nak dekat pukul 5 dah mak. Tak, pukul 4 ni. Okeylah, mak betul. Jangan lawan. Kan? Jangan lawan. Mak betul mak, pukul 4 mak. Ikut je. Jangan gaduh dengan mak. Jangan gaduh dengan mak. Okey. Ikutkan je. Kan? Perkataan yang paling best, yang paling semangat ialah apa? Iyalah mak. Macam tu. Iyalah mak. Kan? Kadang-kadang jam pukul 5 mak kata, baru pukul 3. Ya mak. Ya. Mak, betul. Pukul 3 mak. Lepas tu mak kamu kata apa? Kan mak cakap pukul 3, rupanya dah pukul 5. Kenapa kamu cakap betul? Tak mak, betul juga mak cakap pukul 3, tapi pukul 3 tu waktu Jepun. Waktu di Jepun. Kan? Macam itulah. Okey. Tak ada apa, jangan risau. Okey. Okey. Dia mak, betulkan je. Betul je. Jangan lawan. Betul. Dengar jangan cakap mak Tapi kalau saya macam tu, saya yang kena marah nanti. Kenapa? Entahlah. Jadi Stres kot. Dia tengah stres kot, tak payahlah kacau. Ingat, kalau mak kamu stres, janganlah kacau dia.
Biar dia seorang-seorang. Mak kamu nak apa, me time. Me time maknanya nak bersendirian. Lagi best kamu datang kat belakang mak kamu. Mak, kemudian kamu tepuk badan dia kat belakang. Mak, kenapa mak? Apa sebab ni mak? Kan? Mak stres buat macam tu. Gosok-gosok. Kemudian kamu pujuklah dia. Mak, nak tak orang masakkan masakan untuk mak? Buat macam tu. Jadi mak kamu tanya, masak apa? Orang boleh masak Maggi. Orang boleh masak telur. Kan? Jadi bantulah mak kamu. Kalau mak marah lagi, gosok lagi. Mak, tak gosok lagi lah kan. Mak jangan marah-marah sabar mak sabar. Marah lagi, ambil air secawan, bagi kat mak. Mak minum dulu mak. Mak minum dulu. Mak minum dulu. Okey. Itu sebenarnya okey, paling penting. Orang panggil mak dalam hati. Oh dia, oi mak aku. Oi mak kau terkejut. Oh okey, mak kau melatah ya. Sebab anak dia gosok kat kepala. Siapa suruh gosok kat kepala? Gosok dekat badan. Aduh, ya kau ni kan. Baik. Kepentingan mempelajari sejarah. Apa pentingnya mempelajari sejarah ni ya? Sebenarnya untuk kita mengenal asal usul kita. Okey. Kemudian untuk mengambil iktibar. Macam kita lah. Macam tu cikgu cakap apa tau? Sebab itu cikgu minta kamu semua untuk buat assignment video berkaitan asal usul. Supaya apa? Supaya kamu kenal asal usul kamu. Tahun lepas kamu tahu tak? Ada orang yang datang daripada campuran. Rupanya dia keturunan Melayu bercampur dengan Thailand. Ada juga pelajar tu rupanya keturunan daripada Bugis. Ada satu lagi yang paling best, keturunan pahlawan, iaitu keturunan daripada Datuk Bahaman, pahlawan negeri Pahang. Pun ada juga. Jadi mengenal asal usul ini melalui temu bual. Itu yang cikgu nak kamu buat. Nak tengok pula ada tak mungkin daripada ramai-ramai ni keturunan-keturunan pahlawan ke? Jadi kita nak tahu. Yes. Kan? Keturunan alien dan manusia. Kau ni Firdaus banyak sangat tengok kartun. Kita dah form 1 ni dah tak tengok 611. Kau tengok 611 lagi, itulah pasal. Saya tengok Netflix cikgu. Kan? Orang tengok Netflix, kau tengok 611. Itulah pasal. Kan? Tengok AOT cikgu. Okey. Baik. Banyak sangat tengok tu kan. Baik. Kemudian untuk memupuk. Okey. Kita lihat pentingnya mempelajari sejarah untuk memupuk patriotism, iaitu memupuk semangat cinta akan negara. Dan juga untuk mengukuhkan perpaduan, membangunkan negara dan bangsa, serta juga kita boleh aplikasikan kemahiran pemikiran sejarah kita, di mana pentingnya mempelajari sejarah. Paling penting apa tahu? Kalau kamu nak ingat, paling penting adalah iaitu untuk apa? Iaitu untuk mengenal asal usul. Ini paling penting. Mengenal asal usul, mengambil iktibar dan juga memupuk patriotism, iaitu memupuk semangat cinta akan negara. Itu paling penting. Alright? So, baik. Dengan itu, maka bab 1 telah pun habis. Dah tamat bab 1. So, kesimpulannya yang kita pelajari sepanjang sejarah bab 1 iaitu kita mengenali sejarah, asal usul perkataan sejarah, kemudian kita belajar tentang sejarah daripada sudut pandangan sejarawan, iaitu ada 5 orang sejarawan ini. Kemudian kita belajar tentang sumber-sumber sejarah, ada sumber primer, ada sumber sekunder, kemudian artifak, bukan artifak dan juga ensiklopedia. Kemudian kita belajar juga penyelidikan dalam sejarah. Ada 3 kaedah penyelidikan. Bertulis, kemudian kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Kemudian kita belajar tentang tafsiran dalam sejarah. Kenapa berbeza tafsiran? Kerana pelbagai sumber, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi dan perbezaan tujuan penulisan. Dan yang terakhir, kenapa penting mempelajari sejarah? Kerana untuk mengenal asal usul kita, untuk mengambil iktibar ataupun mengambil panduan, dan juga untuk memupuk
patriotism ataupun memupuk semangat cinta akan negara dan juga untuk mengukuhkan perpaduan kaum serta membangunkan negara dan bangsa dan aplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Alright. Baik. So dengan itu cikgu buka soalan kepada semua para pelajar untuk bertanya apa sahaja berkaitan dengan sejarah tingkatan 1 ini iaitu bab 1. Silakan nak tanya apa-apa, silakan nak tanya. Nak tanya apa tu? Nak tanya apa tu? Okey. Baik. So kita lihat. Ada apa soalan nak tanya? Jap. Okey, bila kita nak main kuis sejarah Form 1? Okey, ramai yang nak tanya tentang main kuis. Okey, baik. Kita tak main quizzes. Okey, kita tak main quizzes, kita tak main Among Us, tapi kita ada satu game yang lain. Okey, game yang lain. Okey, so kita mungkin menggunakan okey, tak apa. Apa yang cikgu nak kamu buat iaitu cikgu akan kejap okey, kita akan Bagi link. lihat. Okey, cikgu akan bagi link sekarang di mana semua para pelajar mohon untuk kamu masuk dan klik ya. Okey. Tak ajak saya pergi majlis kahwin. Mak kamu memang tak ajak kamu pergi majlis kahwin dia sebab kau tak lahir lagi, pandai. Kan? Kan? Kalau mak kamu kahwin dan kamu pun ada, pelik benar tu. Kan? Alright. So, tugas kamu adalah klik pada link ini. Okey. So, kita akan mulakan